Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Alright. So, kita nak sambung bahagian kedua untuk SBP kertas 2. Baik, hari tu kita berhenti soalan 5, kita sambung soalan 6. Alright. Soalan 6, a diagram 6.1 and 6.2 show similar photocell irradiated by light with different wavelength. Okey, kat sini saja soalan dah bagi dekat awak bahawa tajuk yang akan diuji dalam soalan 6 yang melibatkan photocell sudah tentu kalau awak dah study cukup maklumat, awak tahu yang ni di bawah topik photoelectric effect kemudian diberi beza yang utama pada rajah, kedua-dua rajah adalah wavelength. They have different wavelength. So kita attack pada soalan. Kita tengok 6.1, alright, dia pakai warna hijau, green ray, dengan jumlah wavelength 565 dan frekuensi sebanyak itu. Kemudian cuba kita tengok setting untuk 6.2. Baik, 6.2 pakai warna biru, cahaya biru dengan wavelength, maklumat wavelength saja 467. Okey, tanpa maklumat frekuensi ya. Dekat situ tidak diberi maklumat frekuensi. Alright, kita dah at least kenal pasti perbezaan yang dinyata pada rajah. Okay, sebab apa? Soalan 6, 5-6 ada soalan compare. So, daripada rajah kita perlu untuk membandingkan. Okay, membandingkan kedua-dua rajah lah, apa beza dia. Ataupun apa persamaan perbezaan dia. Right, A. When the light of certain frequency is illuminated on cathode surface, apabila satu cahaya yang membawa frekuensi tertentu disinarkan ke atas satu permukaan cathode, apa berlaku adalah elektron dibebaskan. Elektron terpancar keluar daripada permukaan cathode tersebut. Namakan fenomena ini. Alright, seperti saya maklum tadi, ini adalah kesan photoelectric effect. So, ingat lagi tak macam mana photoelectric effect berlaku? Photoelectric effect berlaku apabila kita ada suatu cahaya, let's say cahaya tu cahaya warna biru, okay, regardless lah warna apa pun, tapi yang pentingnya cahaya tersebut membawa certain amount of frequency. Okay, katalah ini frekuensi cahaya biru. Frekuensi cahaya biru kita dapati apabila disinarkan ke atas cathode, elektron dikeluarkan, dibebaskan, dipancarkan. Okay, so elektron ni ada nama khas dia. Okay, kita panggil photoelectrons. Okay, sebab elektron ni keluar daripada proses photoelectric effect. So kita panggil photoelectrons. Alright, apa syarat untuk elektron ni berjaya dikeluarkan ataupun berlakunya photoelectric effect? Jawapannya adalah this cathode here will contain certain amount of frequency, which is kita panggil dia F0, ataupun dalam bentuk perkataan kita panggilnya sebagai threshold frequency. Okay, dalam bahasa Melayu dipanggil frekuensi ambang. Frekuensi ambang. So, apa hubungan, apa syarat untuk kedua-dua frekuensi yang saya nyatakan ni? Frekuensi cahaya biru mestilah sama atau lebih daripada threshold frekuensi. Saya ulang, untuk photoelectric effect berlaku, untuk kesan photoelectric berlaku, syaratnya adalah frekuensi cahaya yang disinarkan kepada cathode mestilah lebih besar atau sekurang-kurangnya sama dengan threshold frekuensi. Sebab apa? Threshold frekuensi adalah minimum frekuensi untuk photoelectric effect berlaku. So, paling-paling rendah pun, paling-paling tidak pun frekuensinya mestilah sama dengan threshold frekuensi. Frekuensi siapa? Frekuensi cahaya yang disinarkan kepada cathode atau metal tersebut. Okay, kalau lebih, berlaku. Kalau sama pun berlaku. At least sama. Alright, ni adalah syarat untuk photoelectric effect berlaku. Cahaya tu kalau secerah mana pun, semalap mana pun tak penting. Okay, tidak mengganggu photoelectric effect, tetapi frekuensi lebih utama. Okay, frekuensi adalah syarat utama.
Alright. So, kita tengok kat sini kan, pada litar ni, ada miliammeter dengan satu bacaan. Nampak ada pesongan jarum tu, bermaksud ada bacaan arus. So, bila ada bacaan arus, bermaksud cahaya biru ni frekuensinya sudah pun melebihi threshold frekuensi kathod. Sebab itu elektron berjaya keluar. Apabila elektron terkeluar, elektron tertarik kepada anode. Sebab elektron kan negatif, tertarik ke anode. Anode kan terminal positif. So, litar ni jadi a complete circuit. So, whenever we have electron flow, then we have current flow in the opposite direction. Pun kita ada arus lah maksudnya. Bila elektron berjaya mengalir dalam litar ni, maka so does the current flow. Right. Itu untuk menjawab ataupun nak bagi penjelasan sikit lah dekat mana bahagian photoelectric effect pada photocell tu. Right, harap boleh bantu awak faham ya. Alright, B, based on 6.1 and 6.2, compare. So, soalan nak minta awak compare lah, bermula daripada soalan B1. Compare the wavelength of green light and blue light. Alright, kalau pun awak tak ingat, tengoklah balik raja. Tak perlu ingat pun, benda semua ada kat situ. So, wavelength untuk blue 467. Wavelength untuk green 565. Tak boleh secure satu markah ni. Okay. So, wavelength in 6.1 is greater than 6.2. Right, guna perkataan greater, comparative word. Okay. Kemudian, the photoelectric current that flows in the milliammeter. Tadi kan saya bagi tahu ini bahagian dipanggil milliammeter. Kita tengok pesongan jarum. Lagi banyak pesong bermaksud lebih banyak arus. Awak tengok tak pesongan 6.1 sedikit ke kiri ataupun masih berada di bahagian kiri, sebelah kiri, tapi untuk 6.2 sudah pun melebihi separuh ke arah kanan ataupun sudah pun duduk di side kanan ya. Maksudnya 6.2 lebih besar ataupun 6.1 lebih rendah bacaannya daripada 6.2. Easy one. So you need to compare and everything in the diagram. Kalau tak ada pun kita boleh kira. Contohnya soalan C. C1, calculate the frequency of the blue light. Right. Macam mana kita nak cari frekuensi? Daripada speed of wave formula, V is equals to F lambda. So, apa maklumat yang kita ada pada blue? Adalah kita ada maklumat wavelength dia. Kita nak cari apa? Kita nak cari frekuensi. Alright. Let me rearrange the formula. F will be equals to V over lambda. So, lambda kita dah ada kan? V sebenarnya kita dah ada belajar-belajar. Sebab apa? Cahaya biru, cahaya hijau, cahaya apa-apa cahaya, okay, yang dimaksudkan dalam soalan ini, datangnya daripada visible light. Visible light. Visible light ni datang daripada mana? It is one kind of EM wave, electromagnetic wave. Apakah itu electromagnetic wave? Adalah semua jenis wave yang bergerak dengan halaju yang sama, iaitu bergerak dengan halaju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Jadinya velocity di sini kita tukar kepada C. So C bahagi lambda lah, 3 darab 10 kuasa 8. So bahagi dengan wavelength berapa tadi? Wavelength untuk biru is 467 nanometer. Okey, pelajar 467 nano. Okey, nano adalah nilai gantian 10 kuasa negatif 9. Alright, ni kena hafal lah, kena ingat. Alright, so daripada situ saja kita dah boleh tekan kalkulator lah. Okey, jom tekan kalkulator. 3 darab 10 kuasa 8 bahagi 467 nano. Alright, so kita dapat 6.42 darab 10 kuasa 14. So frekuensi unitnya dalam Hertz, Hz. Okay, so tu pengiraan dia. Okay, daripada situ kita dah dapat nilai frekuensi
kita highlight tengok untuk kita cuba bandingkan. Sebab soalan 2 kita kena bandingkan frekuensi pula. So frekuensi biru 642, frekuensi hijau 5.3. Alright. So hijau lebih frekuensi 642. Betul, hijau lebih rendah lah. So the frequency of green light is less than. Okay, guna comparative word, kurang lebih. Jangan tulis bahasa Melayu dalam bentuk ni. Frekuensi cahaya hijau adalah lebih kurang. Jangan guna perkataan lebih kurang. Lebih kurang maksudnya tu hampir sama, kurang daripada. Avoid the word lebih kurang. Okay, jangan guna perkataan lebih kurang, guna kurang. Hati-hati. Alright. Next is D1. Based on the answer, state the relationship between. Alright. Daripada apa yang awak kira tadi, awak cuma relatekan semula. So we have the longer the wavelength, the less the frequency of light. And it is also true when we compare it through the formula of speed of light, V equals to F lambda kan. Kalau kita nak tengok hubungan wavelength dengan frekuensi, kita pisahkan dua ni. Wavelength dengan frekuensi ni kita pisahkan dengan tanda sama dengan. Contoh, kita nak tahu, kita nak letak wavelength di depan. Okay, jadi apa? V over F. So, kita tengok daripada sini saja, kita dah tahu dah wavelength dekat atas, frekuensi dekat bawah. Bermaksud, ni secara ringkas dalam exam jangan buat begini. Ini untuk pemahaman saja. So whenever the velocity is constant, so with the longer the wavelength, sebab wavelength kat atas kan, so bila satu lagi duduk kat bawah, dia akan jadi lawan, decrease. Alright, and this also shows on the diagram. Kita tak perlu pun pakai formula ni sebenarnya, tapi kita nak tally kan, betul tak kita punya hubungan dalam soalan yang kita dah jawab dengan teori. So betul lah, tengok frekuensi untuk biru kan besar, biru kan lebih besar 6 point, tapi wavelength dia kecil, wavelength dia 467, yang ni 565. So betul, it is comparatively true based on the calculation and also the theory, and theory wise, right? Kemudian state the relationship between the frequency of light, kita nak bandingkan frekuensi pula, and the photoelectric effect. So the greater, jom. So the greater the frequency of light, maksudnya kalau frekuensinya tinggi, kemudian photoelectric effect berlaku dengan lebih banyak, menghasilkan photoelectric current yang lebih besar. Contohnya kat mana? Tengok 6.2. Tengok frekuensi dia lebih besar tadi, kita dapat 6 something, maka dia punya bacaan pada milliameter jauh lebih besar. Alright. And last one, what happened to the kinetic energy of electron? Kinetic energy pula. Okay, if the intensity of light, yang ini memang soalan yang klise yang selalu keluar dalam soalan trial. So the intensity of light, cahaya tu kalau secerah mana pun, keamatan dia tinggi mana pun, dia tidak mempengaruhi photoelectric effect. Doesn't affect photoelectric effect. Alright, yang penting adalah frekuensi sahaja. Mestilah frekuensi itu sama atau lebih dari threshold frekuensi. Alright, moving on to question number 7. Baik, soalan 7, rajah 7.1 menunjukkan 3 resistor RST. Okey, kita tengok sini RST. Right. So daripada rajah kita dapati bahawa 3 resistor itu berada dalam susunan yang berbeza. Maksud saya R dengan S is connected in parallel. Kemudian RS dan T connected in series. Okay, so ada gabungan connection lah kat situ. Gabungan connection. Alright, soalan A, what is the meaning of electric current? So electric current, okay, definition dia adalah kadar pengaliran cas, rate of flow of charge. Okay, kadar pengaliran cas.
Right, kalau tengok daripada formula pun, I is equals to Q, which is the charge, divide by T. So, apa yang kita divide by T, sorry, kalau kita bahagi dengan time, itu bermaksud kadar. Merujuk kepada kadar lah. Kemudian kadar apa? Q is the charge. Okay, so the rate of flow of charge. And then B, tentukan bacaan emitter, determine the reading of emitter. Dia minta cari I lah. Okay, diberi nilai setiap perintang adalah 3 ohm. Alright, so untuk cari nilai I, merujuk kepada Ohm's law, V will be equals to I times R. Okay, itu Ohm's law. Untuk cari I, maka kita perlu cari dan bahagikan V dengan R. Dekat sini R saja ada 3 perintang. RST kan. Takkanlah kita nak ambil salah satu je atau ambil 2 saja. Tak betul. Okay, so sebenarnya yang berlaku adalah bacaan emitter di sini adalah membaca arus keseluruhan. Okay, arus yang masuk dalam emitter dalam rajah ni adalah arus total. Okey, apa maksudnya arus total? Arus untuk keseluruhan litar. Okey, bukan arus dekat sini. Kalau emitter tu diletak di sini misalnya, ini bukan arus total sebab arus tu sudah dipecah 2, dah terpecah 2, masuk dalam R, masuk dalam S. So A emitter kalau duduk kat sini tu bukan arus total. Okey, so balik kepada soalan tadi, arus yang kita nak cari adalah arus total. And apabila kita mencari nilai arus total, maka nilai voltan di dalam rajah, okay, kita akan bahagikan dengan nilai rintangan total. Itu beza dia. Kalau kita nak cari arus total, maka kita perlu maklumat rintangan total ataupun effective resistance ataupun jumlah rintangan keseluruhan untuk litar tersebut. Sebab kita ada 3 kan perintang. So takkan kita nak ambil salah satu atau ambil 2 sahaja. Okay, mestilah gabungan ketiga-tiganya. Kita tengok R dengan S dulu. R and S are in parallel. So kita kira untuk parallel dulu. Rintangan untuk perintang dalam keadaan parallel is 1 over R1 plus 1 over R2. Okay, R1 is 1 over 3 lah. Right, saya tulis semula sebab saya masih mencari 1 over R parallel. So 1 over 3 plus 1 over 3. So dapat macam tu, kita akan selesai yang kanan dululah. So pembawah sama jadi 2/3, betul So 1 over R parallel is 2 over 3. Meaning that R parallel is equals to 3 over 2 ohm. Alright, yang ni untuk parallel dahulu. Yang ni kita ada satu lagi perintang, iaitu T dalam keadaan siri. So hasil gabungan tadi ni yang kita dapat 3/2 ohm tu, kita tambahkan pula dengan rintangan T. Kenapa tambah? Kerana dalam keadaan siri. So total resistance RT is equals to 3 over 2 plus 3. Dapat berapa? Okay, 3 over 2 is 1.5. Okay, maksudnya 4.5. So we get 4.5 ohm as the total resistance. Then only kita gantilah dalam formula ni. So our I total is actually berapa nilai V dalam litar? 6. Okay, ni nilai dia 6. So it is 6 divided by 4.5. Okay, so 6 bahagi 4.5, kita dapat 1.333 ampere. Itulah arus total dan itulah dia bacaan emitter. Okay, arus keseluruhan. Baik, seterusnya diagram shows layers in a heating blanket. Right, ada beberapa lapisan dekat situ, ada fabric, ada heating element di sampingnya dan juga ada fabric pelapis yang seterusnya.
Right. Jadual 7 menunjukkan spesifikasi bagi 3 unsur pemanas KLM dalam selimut pemanas. So, dalam elemen pemanas ni, this part here, in between the fabrics, we have heating element of a different design and resistivity. Okay, kita ada 4 semuanya, KLMN. Okay, kemudian ada nilai resistivity yang perlu awak teliti. Okay, kita tengok dulu apa kehendak soalan. Ini yang penting. So, state the characteristic of the heating element used in the heating blanket to provide heat efficiently during cold weather. So, kita nak pakai di waktu sejuk, cuaca yang sejuk, dan mestilah menghasilkan haba yang efficient. Penghasilan haba yang baik lah, yang berkesan, kata soalan. Alright. Yang pertama dari segi design. So, the design needs to have more coil. Bukan loop. Okay, kalau kita nak explain K, the design is, the coil is in the loop design. Okay, loop ni tak memakai jumlah atau panjang wire yang banyak. Sebaliknya, kalau bentuk macam ni, this is what we call as coil. Ini dipanggil coil lah ni. Loop, kalau kita ulang-ulang beberapa kali, kita dapat coil. So, this is coil ni. Coil design. Why? Kenapa kita pilih coil? Because we use longer wire to produce coil. Thus, we produce more resistance. The greater the resistance, the greater the heat produced. Lebih banyak haba yang dihasilkan. Right, dari segi design. Yang kedua, we need to have a heating element that have greater resistivity or more resistivity. Why? Because of the same reason up here. Okay, samalah. Sebab kita nak hasilkan satu heating element yang rintangannya tinggi dan menghasilkan haba yang lebih banyak. So, the best answer is M, because M is in coil design and have high resistivity. Right. Next, nombor 7. Superior mirage is a phenomenon that can be seen in cold temperature region, especially at cold ocean region. When the superior mirage occurs, the image is seen floating in the air. This phenomenon occurs due to total internal reflection. Dia dah bagi fenomena apa dekat sini, dan salah satu daripada aplikasi dalam daily life adalah mirage, Fata Morgana. Kita nampak image tu, tapi bila kita approach dekat, kita tak jumpa lah. Contohnya macam kita nampak macam lopak air dekat jalan yang panas kan. Jauh di depan tu kita nampak macam lopak air, tapi as we move closer to the lopak air tadi yang kita nampak tu, kita dapati bahawa dia tak ada di situ. Itu rupa-rupanya adalah image air di dalam awan, yang dipantulkan ke dalam mata. Total internal reflection. Right. A, state one condition. Tolonglah hafal. One condition for total internal reflection. Dia ada 2 condition yang kedua-duanya sering diuji dalam peperiksaan. Pertama, I lebih besar dari C. Okay. Apa maksud I lebih besar dari C? Incident angle greater than critical angle. So, I greater than C. Must greater. Mestilah sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Contoh sudut genting yang keluar mali baru ni, sudut genting 42. Sudut mana ada keluar mali? Tak ada. Yang keluar mali tu refraction, right? Sudut genting 42, sudut tuju cahaya tu 47. Jadilah dia total internal reflection. Berlakulah total internal reflection. Itu yang pertama. Yang kedua, yang boleh juga, yang sepatutnya awak hafal juga adalah the light must propagate from dense to less dense. Mestilah datang daripada medium tumpat. Tak akan berlaku daripada medium kurang tumpat ke tumpat. Yang ni kena hafal. Wajib hafal. Sebab saya tengok probability tu untuk keluar tinggi. Okay. Tak kira lah paper 1 ke paper 2 ke.
Sebab kerap diuji. Kerap diuji. Tiap-tiap tahun pun macam gitu. Okay, bukan sebab tahun ni nak keluar ni. Sebab tiap-tiap tahun lepas pun tengok banyak soalan total internal reflection. Okay. Right, B. Diagram 8.2 shows the virtual ray PQ from the image of the ship to the observer's eye. Alright, ni observer yang kita kata dia nampak image of the ship tu, sebenarnya kapal dekat bawah ni. Dia nampak di atas. So this is Fata Morgana lah. Alright. In diagram 8.2, draw a ray diagram that propagates from the ship which causes the observer to see the image of the ship. Alright. So sebenarnya yang berlaku adalah cahaya daripada kapal. Okay. Kemudian kita buat satu normalan dekat sini, gets refracted to this side. And an arrow towards the eye. So kita buat normal lagi satu kat sini. And get reflected to the person here, to the observer eye. Ingat cahaya is always coming from the object. Cahaya, kenapa kita observer boleh nampak objek adalah kerana cahaya dari objek masuk dalam mata observer. Bukan cahaya dari mata pergi kepada kapal. Mata kita tak hasilkan cahaya. Mata kita menerima cahaya. So kalau dia menerima cahaya, barulah berlakunya pembentukan image. Okay, that is very important. The arrow here is coming from the object to the observer. Jangan terbalik. Kata balik itu maksudnya cahaya keluar daripada mata. Mata siapa yang keluar cahaya tu? Habaq mai. Right. So diagram 8.3 shows an optical test set kit which is used to identify the functionality of optical fiber. So yang ni tajuk optical fiber, subtopik di bawah total internal reflection lah. Optical light source and optical power meter are used to transmit and receive signal through the optical fiber. Alright, ni lah dia punya setup dia. Okay, so when the signal is sent through, kita baca dulu sekejap. Sekejap lagi saya ringkaskan apa yang berlaku. When the signal is sent through the optical fiber, it is found that there is a signal loss. Okay, sini saya highlight perkataan signal loss. Ada kehilangan isyarat yang berlaku, which is detected by the optical power meter. Alright. Based on the following aspects, suggest the suitable specification of optical fiber to transmit signal efficiently. Transmit signal efficiently. Saya highlight dan saya bakar gariskan sekarang kehendak soalan itu, kerana yang pertama, jawapan awak mesti menuju kepada kehendak soalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah awak tidak boleh menulis perkataan-perkataan ini ataupun ayat ini ke dalam reason. Tak boleh. Contohnya awak bagi refractive index besar, reason transmit signal efficiently. Tak boleh. Tidak boleh mengulang apa yang telah tertulis pada soalan. Ingat tu. Right. So konsep dia macam mana? Konsep dalam soalan dalam rajah 8.3 adalah sumber cahaya optik ini akan mengeluarkan cahaya. Cahaya itu kemudiannya terpantul-pantul ke dalam optical fiber ataupun di dalam optical fiber. Apabila pantulan itu berjaya berlaku dengan sempurna, total internal reflection berlaku dengan sempurna, tidak ada cahaya yang tiba-tiba terpancar keluar ataupun kehilangan cahaya dengan refraction, cahaya tu tak terpantul tapi terbias keluar. Okey, maka ianya dapat direkod oleh optical power meter, how much light is being reflected totally in the optical fiber. Ini tugasnya adalah mengira berapa banyak cahaya yang berjaya sampai. So in real life tak semualah cahaya yang mampu ataupun mampu mengalami pantulan dalam penuh sehingga mana sampai ke optical power meter. Ada yang akan loss, ada yang akan terkeluar. Kenapa terkeluar? Sebab tidak mematuhi hukum ataupun syarat total internal reflection. Yang mana? Iaitu I lebih besar dari C. Ada kalanya sudut 7 yang berlaku di dalam optical fiber ni
tidak melebihi ataupun kurang daripada C. Kurang daripada sudut genting. Maka apa yang berlaku adalah refraction, pembiasan. So pembiasan tu yang menyebabkan ada signal loss. Okay, kita tak nak cahaya itu masuk ke dalam optical fiber kemudian mengalami refraction. Kita tak nak. Kita nak dia berlakunya total internal reflection sampailah boleh direkod oleh optical power meter. Bagi yang tengah terkeliru ni, tajuk mana ni? Ni optical fiber ni yang mana cikgu? Saya cerita sikit. So this is optic fiber optics. Fiber optik ada dua lapisan bagi yang belum tahu. Dia ada inner cladding dengan outer cladding. Okay, sebab tu saya buat lapisan macam tu. So the refractive index of inner is always greater than the refractive index of outer. Yang ni pun kena hafal. Kenapa kena ada ciri-ciri ni? Kerana inilah syarat nombor 2. Kita nak cahaya merambat daripada medium tumpat. So dalam ni mesti tumpat. Okay, kawasan dalam ni mestilah kawasan berketumpatan tinggi. Okay, sebab tu refractive index ni tinggi. Sekejap saya highlight supaya awak ada apa dipanggil picture memory. So dalam ni tumpat daripada luar. Alright. Ada color memory, ada picture memory. Okay, ingat dalam ni lebih tumpat. So cahaya mesti datang daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Alright. Now apa berlaku is cahaya is coming from the left hand side, daripada tepi ni. Katalah cahaya masuk, kemudian mengalami pembiasan dan membias ke atas. Nah, kita construct satu line yang merujuk kepada normal line. Let's say sudut di sini is, let's say maybe 40, sudut 40. Dan katakanlah sudut genting bagi optical fiber ni adalah let's say 35 maybe. Okay, so sudut 7, 40, sudut genting 35. Apa berlaku? Adakah I lebih besar daripada C? Adakah I lebih besar pada C? Yes. I 40, C 35. So mematuhi condition untuk total internal reflection. Apa berlaku? Cahaya dipantulkan semula ke dalam medium yang sama pada sudut 40 darjah juga. Anak panah jangan lupa. Berlaku dah sekali pantulan dan penuh. Tiba-tiba di bawah ni, bila kita construct satu normal line lagi di tempat cahaya jatuh, kita dapati bahawa sudut dekat sini katalah 38. Dia kurang sikit kan, 38. Tetapi 38 sudut 7-nya masih melebihi sudut genting 35. Berlakulah pantulan sekali lagi pada sudut yang sama juga 38. Okey, kemudian kita cuba buat sekali lagi normal line dekat sini. Let's say sudut dekat sini tiba-tiba menjadi 30 darjah. Contoh 30 darjah. Now our I is 30. Our C is 35. What happened? I kita sekarang lebih kecil dari C. Bila I lebih kecil pada C, berlakunya pembiasan. Sudah tidak berlaku lagi pantulan dan penuh. Sebaliknya pembiasan dan cahaya terkeluar daripada optical fiber. This is signal loss. Ini yang dimaksudkan dengan signal loss. Right, bukan semua cahaya yang dipancarkan daripada optical light source akan dapat dibaca di optical power meter, kerana akan ada cahaya yang terbias keluar. Right, tu sums up sebenarnya apa yang berlaku secara detail lah. Ingat nak cerita ringkas-ringkas je tapi terdetail pula. Okay, harap boleh terima pelajaran di situ. Boleh dapat info di situlah. So, in order to transmit the signal efficiently, back to the question. Okay, soalan tanya, how about the refractive index of inner core, N of the inner core compared to the
outer cladding. Tadi kan saya dah tulis dah apa hubungan ataupun apakah syaratnya. NI mesti lebih besar daripada NOI dekat situ inner, O dekat situ outer. N tu apa? Kalau N pun tak tahu, tak sedia lagi tu nak ambil SPM. N is the refractive index. So the refractive index of inner core must be greater than outer core. Okay, ingat tu. Hafal NI greater than NO. Right. Reasonnya adalah supaya total internal reflection berlaku. Sebab ianya salah satu daripada dua syarat total internal reflection. So awak tulis je, supaya pantulan dalam penuh dapat berlaku. Right. Nombor 2, critical angle. Nilai critical angle mestilah kecil. Okay. Lagi kecil critical angle yang kita settingkan ataupun kita buatkan, maka lebih banyak pantulan dalam penuh berlaku. Okay. Sebab kita tengok secara diagram, kalau kita buat sudut genting kita besar, katalah 60, confirm lah ada sikit je cahaya yang berjaya melepasinya. So lagi kecil lagi bagus. Okay, lagi kecil lagi bagus sebab cahaya dia akan memantul ataupun berada pada sudut yang besar. Most of them akan datang dengan sudut tuju yang besar. So bila sudut tuju yang besar, kita biarkan critical angle kita sangat kecil, berlakulah banyak pantulan dalam penuh. Alright. And then dari segi purity, dari segi ketulinan, kita perlukan ketulinan yang sangat tinggi ataupun tinggi supaya tidak ada blocking. Ketulinan ni maksudnya dalam optical fiber tu ada bahan lain ke? Contohnya dalam fiber optik kita ni tiba-tiba ada batuan contohnya, ataupun ada mineral lain yang mampu block the signal. Katalah ada mineral tiba-tiba ada, katalah ni contoh je lah contoh je, sebab saya pun bukan buat bidang optical fiber, jadi saya bagi contoh lah. Katalah ada galian lain kat sini, ni galian ni, yang warna merah ni ada galian, tiba-tiba lah ada galian kat situ, maksudnya tak pure lah, tak betul-betul pure. Maka apa berlaku pada cahaya kat sini? Cahaya tu akan dihalang oleh galian tersebut. Jadi tak dapat dibaca oleh optical meter sebab tak sampai kan, dihalang, block. So that the more total internal reflection will occur, lebih banyak pantulan dalam penuh dapat berlaku, tidak terhalang. Alright, selesailah soalan 8. Kemudian kita tengok bahagian B. Jawab mana-mana satu daripada bahagian ini ya. Alright. So bahagian B, diagram show satellite A and B orbiting the Earth. Alright. Dapat je soalan macam ni, sepatutnya awak sudah pun sedar bahawa tengah cerita pasal Kepler, hukum Kepler. Okay, Kepler's law. Sebab dalam Kepler's law kita belajar bahawa kalau ada dua objek yang sedang mengorbit objek yang sama, maka kita boleh hubung kaitkan dia dengan Kepler's third law. Kepler's third law. Right. So the relationship between the orbital period of a satellite around the Earth and its orbital radius is stated by the Kepler's third law. Ni soalan terang-terang dah bagi dekat awak apa nama hukum. Tapi bila soalan dah bagi apa nama hukum, dia tak tanya adalah hukum apa. Dia tanya apakah yang dinyatakan dalam hukum Kepler ketiga. So make sure pelajar awak kenal ataupun boleh menulis Kepler's third law dalam hubungan yang paling ringkas supaya awak dapat secure di relationship dulu, kemudian kita baru buat ayat. Misalnya untuk Kepler's third law, maksud saya kita tahu dah T besar square, lepas tu buat tanda directly proportional, kemudian kita buat R kecil cube. Yang ni nombor 2, sini kuasa 3, kuasa 2, kuasa 3. So from there on barulah kita construct ayat. T here refers to the orbital period. Tolong guna perkataan orbital period, bukan simply period. Kalau period saja, itu di bawah topik pertama dulu masa kita buat scientific investigation tu kan. Period yang biasa tu lah, ayunan ataupun tempoh tu.
So yang ni bukan tempoh yang kita maksudkan. Ini adalah tempoh yang mana orbiting itu berlaku. Satu orbit lengkap. Tempoh masa untuk membuat orbit yang lengkap. Maksudnya B ataupun A, dia nak orbit daripada sini. Masa dia ambil daripada situ sampailah dia patah balik ke sini. Tu tu orbital period. Masa. So kita panggil orbital period. Okay. So ada tanda kuasa 2. Maksudnya the square. Kita akan mula dengan perkataan the square. Okay, maksudnya hasil kuasa 2. Orbital period. Okay, orbital period. T square tu adalah square of orbital period. Hati-hati nak buat ayat ni. Kadang-kadang awak nak tulis tu tak tersampai maksudnya. Contoh orbital period to the power of 2. Pelik lah bunyi dia kan. Power of 2, power of 3 pula. Kita boleh pakai perkataan square, the square of orbital period. And then kita ada tanda directly proportional. So kita insert is directly proportional. And then another component here is the radius. Not simply a radius, but it is orbital radius. Okay, so kita ada tanda kuasa 3. Maksudnya cube of orbital radius. Cube. So kuasa 2 kita pakai square. Kuasa 3 kita pakai perkataan cube. Kita mesti plan jawapan kita. Mesti plan. Kalau kita hafal, then tak ada masalah. Kalau kita memang hafal yang ni terus directly, which is tedious lah kan. Sebab banyak benda kita nak hafal sebenarnya. Kita kena smart. So in a way, kita boleh tulis dulu hubungan macam ni, kemudian kita construct the words, construct the sentence. Okay, carefully. Hati-hati. Right, B. Explain the changes to the motion of satellite if, okay, ada 2 keadaan kat sini. Yang pertama, if the speed of satellite is equal to the linear speed. Right, saya cerita sikit. So, any object that is in circular motion or orbiting any object will eventually have a linear speed as well as the centripetal force. So satelit A saya nak buat untuk satelit A. Satelit A mengorbit bumi, maka akan ada centripetal force in this direction. Centripetal force adalah daya memusat. Satu daya yang dihasilkan oleh objek yang sedang mengorbit dan menuju ke arah pusat putaran. So ni pusat putaran dia bumi. Alright, satelit A juga dalam mengorbit bumi mempunyai suatu halaju. Halaju ni sentiasa sama. Okay, dipanggil linear speed. Kedudukan centripetal force dan linear speed adalah perpendicular to each other, 90 darjah kalau dia dekat situ. Kalau dia dekat sini, maka linear speednya pada arah begini. Kalau satelit A dekat sini, maka arah dia begitu. Sentiasa 90 darjah. So this V here, which is now called linear speed, must be maintained. Untuk satelit A berada pada jarak 380 km dari permukaan bumi, V kepunyaan satelit A mestilah malar. Tak boleh lagi laju, tak boleh lagi perlahan. Okay, to maintain the orbital radius, untuk maintain ketinggiannya juga. So in a way, kita cuba jawab soalan di sini. Kalau equals to the linear speed, meaning that the satellite will orbit at constant height, akan berada pada ketinggian yang sama. Bayangkan awak ada satu baldi, awak isi air dalam baldi kan. Awak pun pusing baldi tu kan, pusing. Selagi mana awak berjaya maintain halaju, baldi tu tak akan jatuh. Air di dalam baldi tu juga tidak akan tumpah. Okay, tidak akan tumpah. So the height of the satellite or the orbital radius itself depends on the linear speed. Kita tengok kepada nombor 2. What happen if the speed of satellite does not equal to the linear speed? Does not equal maksudnya ada 2 case. Yang pertama, kalau V
laju satelit itu kurang dari linear speed, it will move towards lower orbit ataupun falls to lower orbit. Dia akan jatuh kepada orbit yang lebih rendah. Macam mana analogi tadi tu, kalau awak tengah pusing baldi dengan ikat tali tu kan, yang isi air tu, awak pusing-pusing, lepas tu awak perlahan kan. Apa jadi adalah air tu akan tumpah, baldi tu juga akan jatuh. Okay, dia tidak akan membuat gerakan membulat lagi dah. So that also works as well as also works to the satellite lah. Maksudnya satelit tu makin lama makin rendah, makin lama makin rendah, akhirnya jatuh ke bumi macam tu. And vice versa, if the speed is more than the linear speed, lebih tinggi daripada yang sepatutnya, maka the satellite will move towards higher orbit ataupun outer orbit. Dia akan bergerak kepada orbit yang lebih jauh. Kalau terlampau besar sangat, terlepas daripada orbit bumi ataupun tarikan graviti bumi. Macam tu. Alright, see, satellite A and B are at height 380 km and H respectively from the Earth's surface. The orbital period of satellite B orbiting the Earth is 3 times the orbiting period of satellite A. Alright, kat sini saja ada beberapa maklumat dah kan. Kita nak pakai hukum Kepler, which is T square over R cube, which is also equals to T square over R cube. Okay, tapi di sebelah kiri ni kita nak buat untuk satelit A, sebelah kanan kita buat untuk satelit B. Itu hubung kait dalam hukum Kepler ketiga lah. Right, daripada situ kita nak masukkan maklumat apa yang kita boleh cari. Sekejap je. Okay, so kita masukkan dulu satelit A, satelit B, ketinggian dia 380 and H. Alright, so okay, yang kita dapat tangkap awal dekat sini adalah the orbital period B is 3 times the orbiting period of A. So kita boleh let lah, orbiting period A tu kita let 1, 3 times orbiting period of A. Maksudnya 1 kuasa 2 untuk sebelah kanan untuk B sorry, untuk A, silap. Okay, 1 kuasa 2 untuk TA. Kemudian R cube, kita buat R cube dulu, RA cube, sebab kejap lagi baru kita tengok So TB adalah 3 times, maksudnya kita buatlah 3. Dan tadi kita buat 1 kan, jadi akan dia 3. Kita let as number terus. Kemudian R B cube. Sorry. Okay, saya akan buat dekat ruangan yang luas sikit. Saya ambil ruangan bawah ni. So 1 kuasa 2 is 1. Okay, equals to, okay, RA, radius A. Kalau kita tengok balik radius A untuk satelit A, radius A adalah radius, orbital radius kita kira dari pusat bumi. Saya padam kat sini. Okay, daripada pusat bumi sehingga kepada pusat satelit. Maksudnya dia merangkumi ketinggian yang pertama H, kita tambah dengan radius bumi. Okay, kita tambah dengan radius bumi. Itu maksudnya orbital radius. So R tambah H, kemudian kita cubekan. Okay. So kita bukan ambil 380 km sahaja, sebab 380 km ni adalah ketinggian dari permukaan bumi. So orbital radius dia mesti termasuk dengan pusat bumi. I mean the radius of the earth. So working line dia adalah kita ambil dulu the radius of the earth, which is 6.37 darab 10 kuasa 6. Kenapa kuasa 6? Sebab tengok sini 6.37 darab 10 kuasa 3 kilometer. So saya dah tukarkan kepada meter siap-siap. So 10 kuasa 3 darab dengan 10 kuasa 3 dapat 10 kuasa 6. Saya dah simplify kat situ ya. So
hasil daripada tu kita kena tambah dengan 380 km. 380 km macam tu. Kemudian semua hasil tambah yang tu kita perlu cube kan. Okey, selesai sebelah kiri. Okey, selesai yang sebelah kiri lah. Kemudian di sebelah kanan, untuk sebelah kanan kita nak buat untuk B pula ya. So 3 kuasa 2 is 9. Kemudian RB, radius untuk satelit B. Cuba tengok satelit B Satelit B dia berada pada ketinggian H. Okey, kemudian kita kena tambah juga dengan radius bumi sebab kita nak ukur sampai ke pusat bumi. So the working line should be the radius of the earth 6.37 darab 10 kuasa 6. Kemudian perlu tambah dengan H. Okey, yang kita sedang cari sekarang ni lah. Kemudian mesti dikuasa 3 kan. Okey, nampak bulky kan dia punya equation dia tu, tapi mudah je. Okey, selesaikan yang bawah ni dulu. Okey, selesaikan yang bawah ni. Saya highlight kan. Okey, tekan calculator bahagian yang ini. Kuasa 3 kan. Siap-siap. Kita akan dapat 1 per dengan 3.075 darab 10 kuasa 20. Kemudian samalah 9 bahagi dengan 6.37 darab 10 kuasa 6 yang ditambah dengan H dan perlu dikuasa 3 kan. Right, langkah seterusnya adalah menyelesaikan antara, okey, kita nak H ni sebagai perkara rumus kan. So kita pindahkan, bermaksud 9 kena darab dengan yang ni yang saya highlight ni 3.075 darab 10 kuasa 20. Yang ni kita bawa naik ke kiri atas. Okey, kita bawa ke sini. Jadikan dia perkara rumus. So maksudnya kita akan dapat 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah H yang dikuasa 3 kan adalah bersamaan dengan, ni kita darab 9 darab dengan bawah ni, kita akan dapat 2.7679 darab 10 kuasa 21. Right, daripada situ ingat target kita adalah mencari nilai H. Ni kita nak cari yang ni. So apa perlu kita buat adalah kita perlu cube root kan. Okey, kita punca kuasa 3 kan di sebelah sini. Yang ni kita punca kuasa 3 kan. Tekan punca kuasa 3 answer. Kita akan dapat 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah H sama dengan 140 4.0.565.81. So H kita pindahkan pula di sebelah kiri yang nombor ni, bawa pergi ke kanan, jadilah tolak. So finally awak dapatlah H awak 7670565.806 meter. Berapa banyak awak nak tulis, awak tulis lah, asalkan ada unit meter di situ. So there you go, itulah nilai H nya. Okay, nilai H untuk jawab soalan Roman pertama. Okay, Roman 1 Roman selesai, cari nilai H. Kemudian 2, orbital radius of B. Okay, B, tengok ni satelit B, orbital radius dia adalah H yang kita dah dapat tadi, tambah balik dengan radius bumi. So tambahlah semula, kita buat sama dengan, okay, so orbital radius adalah H tambah dengan R. R besar ni merujuk kepada radius bumi. So kita tambah balik 7670565.806 tambah dengan radius bumi 6.37 darab 10 kuasa 6. And finally we should get, or you should get, the orbital radius is about 140,565.81 meter. Pastikan unitnya berada dalam meter radius kan, orbital radius dalam
meter. That's it untuk soalan pengiraan. Okay, teruskan kepada soalan D. Rajah menunjukkan sebuah satelit. Okay, ada antena, ada panel solar. Kemudian table show the characteristic of 4 communication satellite PQRS. Ada 4 pilihan, awak kena pilih satu. Berdasarkan apa? Kita baca soalannya. Soalan minta awak pilih required to determine the communication satellite that always above the same geographical location. Kat situ dah keyword besar. Mesti berada di tempat yang sama atau lokasi yang sama pada permukaan yang menghadap permukaan bumi. So, pilih dan bagikan sebab 10 markah. So, inilah jawapannya. Mestilah kita pilih daripada satelit yang berjenis geostationary kerana mempunyai orbital radius 24 jam yang sama dengan bumi. So, bumi berputar pada arah mana, dengan kelajuan mana, dengan masa mana, dia sentiasa follow. Okay, sama serentak. Alright. Kedua, orbital radius mestilah ngam-ngam 24 jam. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Because to rotate at the same time as the Earth. Kemudian, nombor 3, mesti ada solar panel yang banyak to supply ataupun to generate energy consistently. And because it is also renewable energy. Tak adalah kita membuang cost ataupun kita keluarkan cost untuk kita pergi tambah bateri ataupun tukar bateri untuk satelit tersebut. Okay, kita pakai tenaga solar sahaja. Alright, dan terakhir adalah antena. Mestilah mempunyai diameter yang besar because to enables the signal to be transmit and receive. Okay, more. Lebih banyak isyarat yang dapat dihantar dan diterima. So last sekali, lagi 2 markah adalah awak memilih Q. Kemudian awak nyatakan semula ciri-cirinya. Yang ni, point nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7 ni awak tulis semula tanpa perlu awak elaborate. Sebab awak dah elaborate reason dia kan. Tak perlu awak nyatakan saja untuk markah ke 10. Alright. So that's it. Saya rasa itu saja yang saya nak bincangkan daripada sini. Kalau saya bincang lebih ni, saya rasa panjang pula video ni. Okay. But nevertheless, kalau ada soalan from question number 10 onwards, 10 dengan 11, boleh tulis dekat bawah. Ataupun boleh PM dekat IG lah. Okay, awak snap gambar, awak tanyalah bahagian mana yang tak faham So, sampai situ saja. Saya harap apa yang saya kongsikan dapat bagi manfaat pada awak. Okay, dan juga sedikit asbab kepada kemudahan awak menjawab SPM nantilah. Okay, all the best. Good luck. Jaga diri. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Bye.